Nama dia. Salah lu cantik. Cantik Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mari sini, Fatimah sini. Subhanallah. Bagi. Allahu akbar. Fatimah. Fatimah sana Fatimah. Subhanallah. Alhamdulillah. Tak apa. Wala ilaha illallah wallah. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah. Apa. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Bye-bye. Fatimah, bye-bye. Fatimah, bye-bye. Bye-bye. Ana. Ya, Ana punya. Ana, minum duduk. Baca bismillah. Ana kena minum duduk. Ana. Okey dah. Okay. Fatimah, bye-bye Fatimah. Bye-bye. Ya, ni anak saya. Ini anak nombor 7, namanya Fatimah, umurnya setahun lebih. Ada orang tanya saya pakai telekong apa? Ni telekong by Ustazah Asma Harun. Ya. Kanan tu anak sulung. Ni anak sulung Atika. Atika buka jap mas. Tak ada orang lain ni. Tak nampak mana. Aduh. Okey, yang ni pula namanya Dik, buat biar boleh. Okey, ini namanya Raihana. Tak Ustazah nak turunkan. Okey. Oh, okey, nampak besar muka Raihana. Raihana, bye-bye. Bye-bye Hana. Hana, elok-elok Hana. Hana, okey tu Atika. Ini pula, ni semua anak perempuan ni masuk. Kenapa tak nak pusing? Okey, ni semua anak perempuan. Sarah ke bawah lagi. Dia jadi temam. Faham tak? Okey. Okey, ni anak semua saya Asmat dengan anak perempuan. Itu Atika anak sulung. Allah. Hana jangan gitu. Okey, ada anak lelaki seorang. Okey, ni Maisarah. Maisarah anak nombor 3. Ya. Raihana ni umur dia, muka dia besar sebab duduk depan sekali. Umur dia 3 tahun. 3 tahun lebih. Itu Atika. Okey. Fatimah dah. Sihat insya-Allah. Memang nampak macam saya kurang sihat sikit kan. Alhamdulillah makin sihat. Memang kurang sihat sikit tapi makin sihat. Okey, alhamdulillah. Boleh. Mai Umi nak mula sikit je perkongsian malam ni insya-Allah. Okey, Fatimah, bye-bye Fatimah, bye-bye. Cakap mau. Bye. Ni, salam. Fatimah salam. Okey dah. Hana. Okey, Hana bagi Umi. Umi dia salah. Tak apa, Umi nak ni. Mana buku Umi tadi? Ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak apa, okey je. Saya sekarang sedang berada di galeri Ustazah Asma Harun. Belakang ni boleh nampaklah suasana galeri ni, masya-Allah.
Lepas tu anak sedang berlari-lari, galeri dah tutup. Masa ni dah tutup. Tuan puan yang dimati Allah sekalian, istimewanya malam ini merupakan malam yang ke-25, iaitu salah satu malam ganjil. Malam yang ke-25 salah satu malam ganjil yang disebut oleh para alim ulama berkemungkinan besar jatuhnya malam Lailatul Qadar. Maka saya suka untuk mengambil peluang dan kesempatan ini untuk menyampaikan dan berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan saya turut mendapat bahagian pahala menyampaikan ilmu sekiranya betul malam ini jatuh pada malam Lailatul Qadar. Walaupun kesihatan saya agak kurang baik pada hari ini, 2 ceramah terpaksa ditunda dan dibatalkanlah ditunda. Namun alhamdulillah pada malam ini kesihatan semakin pulih. Nampak macam agak bengkak sikit kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sedikit bahagian daripada usaha saya ini, dan kalian juga sebagai yang hadir pada majlis ilmu pada malam ini, mudah-mudahan sekiranya jatuh pada malam Lailatul Qadar, subhanallah, kita dicatat di kalangan hamba-hambanya yang menempuh jalan menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu. Rasanya Luqman, tolong tengok adik juga Luqman. Kejap bunyi bising tu. Bunyi bising. Anak-anak yang kecil tu, dia orang main. Hana bising lah. Shh. Hana tahu tak Hana bising? Hana. Okey. Itulah. Gana. Okey tak? Okey tak? Okey. Subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majlis ilmu ataupun menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah pada malam ini untuk menempuh jalan ke syurga Allah. Dan Allah memilih untuk kita semua pada setiap malam. Kita tahu Allah memilih di kalangan hamba-Nya untuk dibebaskan daripada api nerakanya. Jadi mudah-mudahan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Pengasihani. Ya Allah, ya Sami, yang Maha mendengar. Ya Allah, ya Wahab, yang Maha memberi. Ya Allah, ya Mujib, yang Maha memakbulkan doa. Mudah-mudahan Allah memilih kita untuk dibebaskan. Pada malam ini Allah pilih kita semua. Kita semua yang berada di mana jua, walaupun dalam keadaan masih lagi dibelenggu dengan dosa dan maksiat, yang masih lagi diselimuti dengan dosa dan maksiat yang begitu banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan kita daripada api nerakanya. InsyaAllah, mudah-mudahan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Sami, Maha mendengar. Dengarlah keluhan kami, dengarkanlah permohonan kami Allah. Subhanallah. Abi rasanya Masya Allah, kesian dekat Abinya. Fatimah, sini Fatimah. Sebelah awak masuk dalam kereta, Umi nak sambung sikit ni. Bye-bye Fatimah, bye-bye. Bye-bye Fatimah, bye-bye. Bye-bye. Masya Allah. Allahu Akbar. Walaupun anak perempuan kan, boleh tahan. Fatimah, Atika, tolong bawa Fatimah. Dik, tak jumpa dah ya tadi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Sami', Ya Maha mendengar. Ya Allah, Ya Basir, Ya Maha melihat. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Maha memakbulkan. Ya Allah, Ya Wahab, Ya Maha memberi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Maha memakbulkan doa dan permintaan hamba-Mu. Ya Allah, makbulkanlah permintaan dan hajat kami. Ya Allah, rayuan kami. Ya Allah, permohonan kami. Ya Allah,
Pilihlah kami ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang bakal masuk ke syurga-Mu ya Allah. Pilihlah ibu bapa kami ya Allah. Pilihlah pasangan kami, suami, isteri, anak-anak, zuriat keturunan. Pilihlah adik-beradik kami ya Allah. Kurniakanlah buat sahabat-sahabat kami ya Allah. Buat guru-guru kami umat Islam ya Allah. Buat pemimpin-pemimpin kami yang adil, yang amanah ya Allah. Kurniakanlah kami semuanya syurga-Mu ya Allah. Dan bebaskanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Bebaskanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu. Bighairi hisab, bighairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami terlalu banyak dosa dan maksiat. Kami masih lagi diseliputi, masih lagi berbalut dengan dosa dan maksiat. Hawa nafsu kami begitu besar ya Allah. Namun hanya kepadamu kami mengadukan kelemahan kami. Kami mengadukan kekurangan kami. Kami mengadukan kelemahan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami. Ampunilah ibu bapa kami dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kami dalam perut ibu, sejak kami bayi sampailah sekarang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kehidupan kami dunia ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat, sejahtera, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan rezeki yang cukup, dalam keadaan bahagia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kehidupan kami di dunia kelak dalam keadaan yang baik, yakni di dalam syurga-Mu ya Allah, di padang mahsyar dalam keadaan dihisab yang ringan, yang mudah ya Allah. Ya Allah, wa qina azabannar. Jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau lah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan Engkau sangat mencintai kemaafan ya Allah. Engkau sangat mencintai memberi kemaafan ya Allah. Fa'fu anna. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkan kami kerana menjadi hamba-Mu yang kurang syukur. Maafkan kami ya Allah kerana menjadi hamba-Mu yang suka mengeluh. Maafkan kami ya Allah kerana menjadi hamba-Mu yang susah untuk redha dengan ketentuan dan ujian-Mu. Maafkan kami ya Allah kerana sentiasa tidak cukup dengan pemberian-Mu. Sentiasa merasa tidak cukup. Sentiasa menyibukkan diri dengan dunia. Ya Allah, maafkan kami ya Allah kerana sentiasa mencari aib manusia. Maafkan kami ya Allah kerana sentiasa berkata perkataan yang keji dan hina. Maafkan kami ya Allah kerana tidak kuat menyebarkan agama-Mu di bumi ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah kerana tidak menyambung perjuangan Rasulullah dengan sungguh-sungguh ya Allah. Maafkan kami ya Allah kerana telah menjatuhkan martabat umat Islam di mata mereka yang bukan Islam ya Allah. Maafkan kami ya Allah, Ramadan yang datang kali ini kami masih sia-siakannya ya Allah. Allahumma innaka afuwun. Engkau lah yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, yang sukakan kemaafan. Fa'fu anna. Maafkan kami ya Allah. Ramadan yang datang yang Kau kurniakan dengan pelbagai nikmat, yang Kau kurniakan pelbagai rahmat, pelbagai barakah, kami masih sia-siakan sehingga saat ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami masih lemah dalam memperbanyakkan zikrullah, mengingati-Mu pada lidah, pada ingatan, pada hati, pada perbuatan ya Allah. Maafkan kami masih lemah ya Allah menjaga lidah kami, menjaga mata kami daripada melihat aib manusia, menjaga telinga kami daripada mendengar yang buruk. Maafkan kami ya Allah kerana masih lemah dalam menunaikan salat, masih tidak khusyuk ya Allah. Maafkan kami ya Allah kerana masih kurang dalam membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Masih tidak mampu menjadi ahli Al-Quran, mencintai Al-Quran, tadabbur dan memahami Al-Quran ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah kerana tidak menjadi wanita yang solehah, wanita yang baik, wanita yang mendambakan redha-Mu ya Allah. Maafkan kami tidak menjadi isteri yang baik buat suami kami. Maafkan para suami ya Allah kerana tidak mampu membimbing dengan terbaik isteri dan anak-anak. Maafkan kami sebagai seorang anak kurang berbakti dan bersabar terhadap ibu bapa. Maafkan kami ya Allah. Kami bukan ibu bapa yang baik buat anak-anak, tapi kami berusaha ya Allah. Maafkan kami kerana tidak menjadi hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang taat. Ya Allah, kami sering kali
melawanmu ya Allah, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, dalam hati kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, tidak terhitung dosa kami, tidak terhitung maksiat kami, tidak terhitung ya Allah. Engkaulah yang Maha Pemaaf ya Allah, yang mencintai kemaafan. Maafkan kami ya Allah. Jadikan kami seperti selai kain yang putih, tanpa dosa, tanpa noda, ibarat seperti bayi yang baru dilahirkan ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf dan yang suka memberikan kemaafan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tak mengambil masa yang lama insya-Allah, sebab kita lebih baik kita banyakkan pada malam yang dijangka Lailatul Qadar. Subhanallah, hujan. Subhanallah, kalau di Seremban ni pada saat ini hujan sedang turun tuan-puan sekalian. Saat ini hujan sedang turun, masya-Allah. Malam ini juga malam dikatakan malam ganjil. Mudah-mudahan kemungkinan besar jatuh pada malam. Mudah-mudahan Allah masih bagi kita peluang untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Masya-Allah. Saya ingin berkongsi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an." Yang bermaksud, aku dan orang yang menanggung anak yatim ataupun orang yang menjaga kebajikan anak yatim adalah di syurga seperti ini. Perawi berkata Rasulullah memberi isyarat dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Dan meregangkan sedikit kedua-dua jari. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat-sahabat sekalian. Yang mana Nabi bersabda, aku dan orang yang menjaga ataupun yang menanggung ataupun memberikan keperluan kepada anak yatim adalah di syurga seperti ini. Maksudnya orang yang jaga anak yatim, yang satu ni anak yatim, pasti masuk syurga. Sebab Nabi sebut bukan di mahsyar, Nabi sebut di syurga seperti ini. Perawi berkata Rasulullah memberi isyarat dengan dua jari, jari telunjuk dan juga jari tengah, dan meregangkan sedikit antara kedua-duanya. Maksudnya orang yang menanggung keperluan anak yatim, menanggung, menjaga ataupun memberi keperluan kepada anak yatim sangat dekat dengan Rasulullah di syurga. Subhanallah. Rasulullah berada di mana? Di syurga Firdaus. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita adalah tergolong di kalangan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Hari-hari dapat jumpa Rasulullah. Hari-hari dapat lihat wajah Rasulullah. Hari-hari boleh dengar suara Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Satu lagi hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, hadis sahih juga. Orang yang menanggung anak yatim, baik anak yatim itu kerabatnya, ahli keluarganya maupun orang lain, akan bersama denganku di syurga seperti dua jari ini apabila dia bertakwa. Lalu Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jarinya, iaitu jari tengah dan jari telunjuk. Satu lagi hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "As-sa'i 'alal armalah al-miskini kal mujahidi fi sabilillah." As-sa'i 'alal armalah wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Allahu akbar. Nabi bersabda, orang yang bekerja untuk memberi nafkah ke atas janda dan orang miskin laksana orang yang melakukan jihad di jalan Allah. Ini adalah hadis sahih tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya-Allah. Nabi bersabda, orang yang bekerja, maksudnya bekerja cari rezeki, cari duit, kan? Bekerja untuk memberi nafkah, keperluan kepada janda, maksudnya ibu-ibu tunggal, janda, dan orang miskin, laksana orang yang sedang melakukan jihad di jalan Allah. Tuan-puan sekalian, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Rasulullah menjawab, yang pertama jihad, yang pertama berbakti kepada ibu bapamu, yang kedua jihad di jalan Allah. Subhanallah, Allahu akbar.
Tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis yang saya bacakan ini dan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis Nabi, firman Allah berkenaan dengan kelebihan orang yang bersedekah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan ini kami banyak pergi ziarah asnaf, fakir miskin, begitu juga rumah anak yatim, rumah-rumah perlindungan, begitu juga dengan madrasah-madrasah kan, madrasah yang tidak dapat perhatian, madrasah yang tidak dapat bantuan mana-mana. Masya Allah, kebanyakannya mengatakan, Ustazah, Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan dan kesyukuran bagi kami, kerana ramainya umat Islam yang datang, ramainya manusia mencari-cari kami. Namun kami bakal dilupakan 11 bulan selepas ini. Apabila masuk je Syawal, kami bakal dilupakan, Ustazah. Tidak ada lagi yang mencari dan mengunjungi kami. Tidak ada lagi, sangat sedikit orang yang mahu lagi memberi kami makan dan minum, walaupun kami bukan hanya lapar di bulan Ramadan. Subhanallah, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Maka insya-Allah kami melalui NGO Sahabat Amal Care, di bawah kami berdaftar ribuan asnaf fakir miskin dan juga ibu tunggal. Yang dibacakan hadis Nabi tadi, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang mencari rezeki, mencari duit untuk menafkahkan, untuk memberi infak kepada para ibu tunggal, para janda, kemudian kepada fakir miskin, laksana orang yang sedang melakukan jihad di jalan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, sebab itu kadang saya sedar, bila nak buat kerja-kerja amal, buat kerja dakwah ini memang berat. Ujian datang bertimpa-timpa tuan-puan sekalian. Ujian datang daripada pelbagai sudut. Secara peribadinya, secara umumnya, dari sudut jiwa, raga dan sebagainya. Masya Allah. Rupanya kita sedang berjihad di jalan Allah. Dan jihad ini satu amalan, satu kedudukan yang sangat berat, sakit, sangat tinggi, sangat mulia. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya bertanya kepada guru saya. Baru-baru ni kan ada Ustaz Iqbal Zain datang. Saya bertanya, saya kata, Ustaz, adakah infak yang diberikan orang ramai kepada kami melalui Sahabat Amal Care, kami perlu habiskan di bulan Ramadan juga, ataupun kami boleh manfaatkan sepanjang tahun? Lalu, kenapa dek? Okey, kamu dah ulang-ulang banyak kali, Ustaz terganggu. Subhanallah. Lalu, Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, Ustaz Iqbal kata, yang paling penting infak tersebut diberi di bulan Ramadan. Untuk dimanfaatkan, digunakan selepas Ramadan itu tidak ada masalah. Saya rasa lega. Sebab apa tuan-puan sekalian? Dalam tempoh start satu Ramadan sampailah sebelum saya bertanya tu, saya memberi tekanan, memberikan gesaan kepada tim, gunakan infak orang bagi bulan Ramadan, manfaatkan, gunakan, agihkan, cari fakir miskin, kita agihkan, buat berbuka puasa sekian-sekian. Sebab kita nak supaya pahala penginfak ini dapat sebagaimana mereka harapkan. Kalau siapa yang ada tengok kan, antara Masya Allah, Alhamdulillah, ramai yang menyumbang dari Sahabat Amal Care. Kita baru tuliskan list pukul 8.30 pagi tadi. Hampir dalam 2.7 juta. Hampir 3 juta tuan-puan sekalian, infak kalian yang kami telah manfaatkan. Kita telah agihkan sebanyak mungkin di bulan Ramadan sebab nak ambil barakah bulan Ramadan. Kami tuan-puan sekalian tidak simpan duit orang ramai. Tak simpan. Apatah lagi untuk guna. Kami tidak simpan. Kami dapat, Alhamdulillah, syukur. Bila dapat je kes, okey, saya akan viralkan sikit-sikit. Lepas tu kita agih. Dapat je, subhanallah, permohonan meminta bantuan sangat ramai. Yang hilang kerja, yang nak bunuh diri, yang sedih-sedih tuan-puan. Tuan-puan, sedih-sedih cerita. Seorang ibu tunggal yang dihalau, anaknya pun dah lari sebab tak sanggup nak hidup miskin. Subhanallah, rumah dengan ni, kita bantu baiki rumah macam-macam tuan-puan sekalian. Dalam bulan Ramadan ni, bantu madrasah-madrasah yang uzur. Kita takut anak yatim. Kita pergi rumah-rumah asnaf. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi bila Ustaz Iqbal Zain sebut begitu, kami rasa lega. Kami rasa lega. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, walaupun kita tak habiskan belanja yang dikurniakan, yang diberikan oleh tuan-puan kepada kami, insya-Allah sepanjang tahun, walaupun di Syawal
kami akan tetap menyantuni asnaf fakir miskin dan juga ibu tunggal, janda sebagaimana hadis Nabi sebutkan tadi, dan juga anak yatim. Ya Allah, berapa ramai anak yatim yang kita tanggung belanja sekolah dan kehidupan mereka. Dan ini kami mustahil, kami takkan mampu lakukannya tanpa kebersamaan tuan-puan sekalian. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih dan nak berikan khabar gembira. Khabar gembira kepada kalian, mudah-mudahan walaupun kalian tidak sama-sama melakukan kerja direct, pergi hantar, pergi santuni, pergi jumpa, tapi berbahagia dan bergembiralah. Tinggal lagi kita berdoa sama-sama. Semoga Allah terima sedekah kita. Kerana ada satu pintu syurga yang namanya babus sadaqah, pintu sedekah. Subhanallah, babus sadaqah, pintu sedekah. Tinggal lagi kita berdoa lah. Saya sendiri orang yang diberi amanah oleh tuan-puan sekalian untuk menyalurkan infak, rasa berat. Kami ada tim yang ramai, hari-hari pulun buat kerja kepada orang asli masuk ceruk. Siapa yang hubungi orang asnaf fakir miskin, kita cuba. Kalau hari tu je dapat aduan perlukan makan, terus hari tu juga kita pergi. Subhanallah, hari tu juga tim-tim kita pergi. Masya Allah. Ini berlangsung di seluruh Malaysia tuan-puan sekalian. Tinggal lagi sekarang kita sama-samalah berdoa, kan? Berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, terimalah sedekah kami, ya Allah. Terimalah ia sebagai satu jihad, Masya Allah. Bukan semua orang kena turun padang, tak. Bukan semua orang. Jadi jika kalian mewakilkan kepada kami, insya Allah, kami tidak akan melupakan golongan-golongan ini. Bukan sekadar di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Kita akan simpan simpanan yang kalian infak di bulan Ramadan begitu banyak, Alhamdulillah. Kalian infak RM1, walaupun RM1, ia besar nilainya. Walaupun RM5, walaupun RM10. Kami akan manfaatkan sungguh-sungguh, akan diagihkan sepanjang tahun. Masya Allah. Sebab ramai orang mula melupakan, kan? Semua berebut-rebut nak memberi di bulan Ramadan ya. Tapi jangan bimbang, walaupun kita tak habiskan pada bulan ini, tetap akan ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak berkongsi satu kisah. Satu kisah yang sangat indah, iaitu kisah perlumbaan sedekah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Dik, kamu cari juga yang Nabi tanya dan Abu Bakar je yang jawab tu. Kan? Faham kan? Ingat. Abu Bakar, Nabi kata siapakah yang ini? Abu Bakar kata aku. Yang tu. Okey. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu ada sikit harta pada saya. Cari juga kisah infak Sayyidina Uthman yang masih kekal sampai hari ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu ada sedikit harta pada saya. Maka saya berkata di dalam hati, saat ini aku memiliki harta. Jika suatu saat aku dapat melebihi Abu Bakar, maka inilah saatnya. Masya Allah. Waktu ni tuan-puan dimati Allah sekalian, ini cerita daripada Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar berkata, satu ketika Rasulullah menyuruh kami akan berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu ada sikit harta pada saya. Maka saya berkata dalam hati. Umar berkata dalam hati, saat ini aku memiliki harta. Maksudnya dia ada banyak sikit harta. Jika satu saat aku dapat melebihi daripada Abu Bakar, maka inilah saatnya. Maksudnya ketika ini Sayyidina Umar kata, aku nak melebihi daripada Sayyidina Abu Bakar. Lalu saya membahagi dua. Aku pun pulang ke rumah dengan gembira. Lalu saya bagi dua seluruh hati yang ada di rumah. Setengahnya untuk keluarga dan setengahnya saya serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar balik rumah, harta dia separuh dibagi sedekah. Contohnya kalau kita ada 10,000, 5,000 bagi sedekah. Ada 1,500 bagi sedekah. Subhanallah. Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya menjawab, ada ya Rasulullah. Rasulullah tanya Umar, kamu ada tinggal tak sikit untuk keluargamu? Ada ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, apa yang kamu tinggalkan? Saya menjawab, saya tinggalkan untuk mereka setengah daripada harta saya. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Melihat hal ini, Umar berkata, saya tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Rupanya
sedekah yang sangat tinggi nilainya, Masya Allah. Sedekah yang sangat tinggi nilainya, tuan-puan di mata Allah sekalian, bukan terletak pada jumlah, tapi terletak kepada sejauh mana kesanggupan kita, keikhlasan hati kita, sejauh mana kemampuan hati kita untuk memberikan di jalan Allah apa yang kita cintai. Masya Allah. Itu kan firman Allah, kamu tidak akan dikatakan membuat kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Jadi subhanallah, Umar ingat dia dah bagi banyak, dan memang jumlah yang Umar bagi melebihi daripada jumlah Saidina Abu Bakar bagi. Dan Saidina Umar menjangkakan bahawasanya kali ni aku mesti dapat melebihi daripada Abu Bakar. Tapi bila Abu Bakar bawa semua. Lalu saya tanya, wahai Abu Bakar, ada tak kamu tinggalkan sesuatu? Kemudian saya Abu Bakar kata, tidak ada ya Rasulullah. Habis tu kamu tinggalkan apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya kepada ahli keluargaku. Subhanallah, itulah kehebatan dan kemuliaan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, saya nak berkongsi kisah seterusnya, iaitu kisah daripada sahabat Nabi juga, iaitu Saidina Uthman bin Affan. Ketika ini, tuan-puan di mata Allah sekalian, ini berkenaan dengan wakaf ya, Masya Allah. Dan kami juga nak memberi peluang kepada tuan-puan sekalian untuk sama-sama berwakaf. Kami sedang berusaha, mungkin ada ramai juga yang dah tahu, yang dah tengok, yang dah ikuti kami, Masya Allah. Kami dalam proses membeli sebidang tanah yang keluasannya 42 ekar. Subhanallah, bunyi memang banyak kan tuan-puan sekalian, 42 ekar. Panjang ceritanya, kenapa 42 ekar ni? Panjang ceritanya. Tapi kalau siapa yang nak tahu kenapa Ustazah Sabah Amal Care nak beli 42 ekar ni, tanah ni, Masya Allah, ada sebabnya tuan-puan sekalian, dan ada kenapa jadi 42 ekar ni, Masya Allah. Tapi tanah ini, insya Allah tuan-puan dimati Allah sekalian, kami akan, Allahu Akbar, kalau fikirlah tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau fikirlah dengan kemampuan, dengan masa, dengan tenaga, dengan kudrat. Dah ramai dah yang cakap pada saya, Ustazah sakit Ustazah nanti. Kenapa Ustazah cari benda-benda nak buat benda susah ni? Kenapa Ustazah nak cari pasal? Ayat macam tu lah. Kenapa nak cari pasal ni? Kenapa susah-susah ni? InsyaAllah Encik dah tak lama dah ni. Tak lama dah. Okey, kenapa susah-susah ni? Kenapa macam nak cari pasal ni kan? Nak buat kerja yang susah ni, bagi orang lain lah buat. Ustazah tak payahlah buat. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, pada tanah ini kami berhasrat untuk membina banyak rumah perlindungan asnaf, fakir miskin, ibu tunggal. Pada tanah ini kami nak bina rumah perlindungan untuk anak yatim, anak untuk orang gelandangan. Dan pada tanah ini insya-Allah akan membuka peluang pekerjaan dalam 2,000, paling kurang 2,000. Sebagai petani, sebagai penternak, sebagai kerja-kerja, sebagai tukang jahit, kita akan buka kilang, bengkel jahit, mungkin bengkel-bengkel buat perabot. Di tanah ini insya-Allah kita akan bina madrasah, kita akan bina pusat pengajian tahfiz Al-Quran, mungkin sistem pondok. Tuan-puan di mata Allah sekalian, saya minta bulan Ramadan ini sungguh-sungguh, ya Allah, makbulkanlah hajat ni. Ia bukan kerja mudah, saya tahu. Ujian cabaran tu dah datang. Tanah ini tuan-puan sekalian bernilai 5.3 juta. Jarak daripada tempat kami ni lebih kurang 15 minit saja. Jarak tak jauh, lebih kurang 15 minit saja. Kawasan pantai, tanah 42 ekar, masih lagi ladang sawit yang ni, tempat yang strategik. Dengan 42 ekar, harga 5.3 juta itu sangat berpatutan. Masya Allah, ada anak sungai dan sebagainya. Kita akan buat agrotourism juga. Jangan bimbang, insya Allah perkampungan Al-Hijrah ini akan dibangunkan hasil daripada jualan wakaf. Wakaf apa? Wakaf rumah-rumah pondok moden yang indah, yang cantik tuan-puan sekalian, bernilai ada nanti boleh tengok. Selepas ini boleh terus follow. Jadi apa yang kami sedang usahakan ialah mengumpulkan belanja dan dana untuk membayar baki tanah yang perlu kami selesaikan dalam tempoh 3 bulan lagi. Nilai tanah 5.3 juta, kami dah bayar 10%, 530,000. Jadi ada lagi baki lebih kurang 4.7 juta yang perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan. Kepada sesiapa yang ingin berwakaf,
sama ada anda di kalangan ahli korporat ataupun syarikat ataupun persendirian nak buat niat untuk ahli keluarga, arwah dan sebagainya, sila mesej kami. Masya Allah, insya-Allah tanah ini bukan tempat untuk kami mengumpul keuntungan dunia, tak. Kalau fikir keuntungan dunia, makan dah cukup tuan-puan sekalian, hidup dah cukup, dah ada rumah, dah ada kereta yang baik. Sebab kalau fikirkan umur tak panjang dah, kan? Berapa lama sangat boleh hidup di dunia ni? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu pendek. Tapi kami cuba juga untuk menjadikan tempat ini sebagai ladang akhirat, ladang pahala, bukan untuk kami saja, tapi untuk semua, untuk semua. Untuk ramai yang ingin bersama dalam perjuangan ini. Doakanlah. Ini satu kerja yang bukan mudah, bukan ringan. Kalian boleh tengok kita ada buat perkongsian hari Jumaat yang lepas. Subhanallah, hari Jumaat yang lepas kita ada buat perkongsian tuan-puan sekalian. Dan malam ini sebenarnya sangat istimewa. 25 hari bulan, malam ganjil jatuh pula pada malam Jumaat. Kalau tadi tu ada hujan yang turun. Hujan turun renyai-renyai. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini merupakan malam Lailatul Qadar. Jatuh malam Jumaat, malam 25 Ramadan, mudah-mudahan ya Allah. Subhanallah, kita ambil peluang malam ini untuk berinfak dan berwakaf. Berapapun jumlah, dia akan digandakan apabila ia jatuh pada malam Lailatul Qadar. Dan kalaupun bukan jatuh malam Lailatul Qadar, ia tetap digandakan Allah sempena bulan Ramadan. Baiklah, untuk terakhirnya saya ingin menceritakan tentang kisah Sayyidina Umar melakukan wakaf. Sewaktu Rasulullah sampai di Madinah, tidak ada air bersih untuk diminum kecuali daripada sebuah telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi telaga ini tuan-puan sekalian dimiliki oleh orang Yahudi. Sewaktu Rasulullah sampai di Madinah, tidak ada air bersih melainkan daripada sebuah telaga. Dan telaga ini, Masya Allah, tak pedik, sekejap je. Nanti kan tolong minta Ustaz buka video, ready video Perkampungan Hijrah. Dan telaga ini adalah milik Yahudi. Okey, lalu Nabi bersabda, sesiapa yang membeli telaga Ar-Rumah ini dan mewakafkan airnya kepada orang Islam, dia akan diberikan pahala berdasarkan setiap timba air yang disedekahkan itu, dan kelak dia akan meminum air di dalam syurga. Menurut riwayat Ibnu Abd Al-Bar dalam Al-Isti'abad, Sayyidina Uthman bin Affan telah menawarkan untuk membeli telaga itu. Tetapi sebaliknya, Yahudi tersebut bersetuju untuk menjual separuh daripadanya sahaja. Giliran untuk ambil air secara berselang hari juga dipersetujui. Subhanallah. Sayyidina Uthman bin Affan bila dengar Nabi kata, siapa yang membeli telaga Ar-Rumah, telaga yang menjadi bekalan air kepada penduduk Madinah ni, yang dimiliki oleh Yahudi ni, Nabi kata siapa yang beli telaga ini dan mewakafkan airnya kepada orang-orang Islam, dia akan diberi pahala berdasarkan air timba, dan kelak dia akan meminum air di dalam syurga. Bila Sayyidina Osman dengar, Sayyidina Osman terus pergi berjumpa dengan siapa? Terus pergi berjumpa dengan Yahudi tersebut untuk membeli telaga. Tapi orang Yahudi ini, dia bijak. Dia fikir dia bijak. Dia kata, oh bagus juga ni, kan? Sayyidina Osman nak beli telaga. Maka Yahudi fikir, kalau macam tu tak apa, aku tak akan jual sepenuhnya, kita bahagi dua. Jadi orang Yahudi ni hanya menjual separuh. Dia kata, dan kita bagilah, hari ni hari saya, hari esok ni. Bagi fikir orang Yahudi tersebut, dia kata lagi untung, sebab dia boleh menarik lebih ramai orang untuk datang ke telaga dia. Sebab bila dia dah berkongsi dengan Sayyidina Uthman, maka lebih ramailah orang akan datang. Orang Islam pun akan datang. Itu pada fikiran dia. Subhanallah. Namun Sayyidina Uthman lagi bijak. Maka pada hari giliran Sayyidina Uthman bin Affan, semua orang Islam datang mengambil air percuma. Sebab Sayyidina Uthman jadikan pada hari gilirannya percuma. Jadi siapa orang ambil pada hari giliran Yahudi tersebut, maka perlu dibayar. Subhanallah. Melihat keadaan ini, Yahudi itu menyedari bahawa perniagaannya sudah mulai merosot, lalu menawarkan untuk menjual semua telaga itu kepada Sayyidina Uthman dengan tambahan 8,000 dirham lagi, menjadikan nilai 20,000 dirham keseluruhannya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, telaga ini masih wujud hingga ke hari ini. Telaga ini terletak kira-kira 1 kilometer dari Masjidil Al-Qiblatain, iaitu Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Kini ia diletakkan di bawah jagaan Kementerian Air di Pertanian Arab. Masya Allah.
Dan dikatakan daripada sumber air telaga ini telah menyuburkan banyak tanah di kawasan sekitar. Dan hasil kekayaan Saidina Uthman masih lagi mengalir sampai hari ini. Hasil daripada wakaf Saidina Uthman daripada telaga itu, tuan-puan dimati Allah sekalian, daripada telaga tersebut kan tersebarnya, Masya Allah, daripada telaga tersebut air tu tersebarlah, air tu pergi mengalir, Masya Allah. Kemudian setelah mengalir, menyuburkan sekeliling, banyak kebun-kebun. Akhirnya subhanallah, hasil pada wakaf itu mengalir sampai hari ini. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu bila ada peluang untuk berwakaf, kami sedang mencari dana untuk mengumpulkan wakaf untuk membeli tanah ini, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan setelah kita mati, mungkin di alam barzah berpuluh tahun atau ratus tahun, kita masih lagi menikmati pahala yang mengalir. Niatkanlah untuk keluarga, niatkanlah untuk siapa saja, untuk dan sebagainya. Walaupun nilainya hanya RM2, RM10, sekecil apapun niat. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah terima wakaf kita. Dan insya-Allah, walaupun saya dah mati ketika itu, suami saya dah mati, Ustaz Azmi dah mati, jangan bimbang sebab tanah wakaf ini akan secara rasminya kan adalah merupakan tanah wakaf umat Islam. Ia akan diletak di bawah Yayasan Al-Hijrah. Dan yayasan ini bukan milik peribadi, tak ada milik pribadi, dia adalah milik ummah. Maka insya-Allah jangan bimbang, ia bukan untuk keuntungan dunia individu mana-mana. Maka kami akan cuba pastikan ia akan disambung, perjuangan disambung-sambung sampai hari kiamat. Mesti ada generasi yang menyambung perjuangan untuk menghidupkan perkampungan hijrah ini. Subhanallah. Ustaz, boleh tak kita tunjuk sikit video? Kita tunjuk sikit video gambaran perkampungan hijrah. Masya Allah. Inilah yang kita harapkan untuk dibina. Ramai ni yang tanya ni di IG, dek. Kena jawab. Siapa yang satu ni di IG? Boleh minta tolong sahabat-sahabat kita yang... Ustaz Tengku ada? Ada, boleh Ustaz? Okay. Kelabu. Ustaz kena buat brightness. Dia jadi macam tak terang. Macam mana nak brightness? Dia jadi kelabu. Tu yang saya kata kenapa tak terang. Itulah panggil Ustaz. Telefon Ustaz itu jelas. Okay, sekejap ya. Kita tunjuk sekali lagi. Ke habis dah? Habis brightness dah? Okey. Tak apa tuan-puan sekalian. Tak apa, Ustaz cuba buat. Kita tunjuk yang lah. Baru terang betul. Oh, tolong jawab komen. Baru terang molek. Masya Allah. Okay, kita tunjuk sikit tuan-puan sekalian. Sabar ya. Boleh. Sama-sama. Tak apa, Ustazah pegang. Baru terang. Okey, ini gambaran. Tidak sejuk. Tidak sejuk. Tengah loading. Sebab kalau download dah, dia tak ganggu lah. Ustaz tak download ke? Okey. Tak apa ya tuan-puan sekalian. Ada masalah kita nak tunjuk. Okey. Jadi itulah perkongsian pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita tidur lebih awal.
Kemudian kita niat untuk bangun lebih awal. Pukul 4 pagi, 3 pagi kita bangun malam ni. Mudah-mudahan malam ini jatuh pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Salam 25 malam 25 Ramadan dan malam Jumaat yang barakah. Barakallahu fikum. Moga Allah merahmati kalian. Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah terima amal soleh kita, Allah terima sedekah dan infak wakaf kita. Terima kasih kepada semua yang sentiasa bersama menyokong, kan, membantu, menegur, memberikan saranan dan semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada sentiasa menyokong perjuangan perniagaan kita di bawah jenama UAH, Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Ada yang bertanya, Ustazah pakai telekung apa? Ni telekung by Asma Harun lah, tuan-puan sekalian. AH ni, nampak ya AH Asma Harun. Dan penutup saya nak tunjukkan sikit. Dik tak apa, bangun-bangun Ustazah, gerakkan sikit. Kepada siapa yang mungkin nak jadikan hadiah istimewa sebagai pengganti diri, kan, hadiah istimewa sebagai pengganti diri, kita kan mungkin tak boleh nak balik raya, kan, tak boleh nak balik raya, tak boleh nak jumpa ibu ayah. Boleh jadikan insya-Allah produk-produk di bawah Ustazah Asma Harun. Istimewa, ada kotak yang istimewa, masya-Allah, boleh dibungkus dalam kotak istimewa. Okey, masya-Allah. Tak apa, letak situ je. Cuma malam ni bukanlah nak tunjuk banyak. Ada pilihan telekung yang kami less sampai 30%. Cepat sikit, Dik. Sampai 30%. Kamu pusing pada kamu lah. Pusing-pusing. Okay. Masya Allah. Termasuklah ni telekung yang saya pakai ni by Ustazah Asma Harun. Ada banyak ya pilihan warna. InsyaAllah yang paling lambat untuk kita post adalah lusa. Sebab dikatakan selepas lusa mungkin barang tak sempat sampai sebelum raya. Jadi siapa yang berhajat untuk jadikan pilihan produk by Ustazah Asma Harun dijadikan pengganti diri hadiah untuk orang tersayang, maka kalian boleh pilih. Antaranya adalah telekung. Ni ada telekung kanak-kanak yang sangat cantik. Cuba tengok, jarang ya jumpa telekung. Ini memang kita tempah khas, tuan-puan sekalian. Memang saya tak tahu di pasaran tempat lain ada ke tak, tapi telekung kanak-kanak yang sangat cantik, nampak untuk umur 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Okey, jadi kita akan masukkan dalam kotak ni by Asma Harun, masya-Allah. Ada warna putih ataupun warna hitam, cantik. Jadi kalau siapa yang berhajat, sebab apa saya ambil peluang malam ni, esok memang saya tak sempat. Sebab nak maklumkan, kita biasa guna sama ada post laju esok last, tapi GNT lusa last. Untuk post yang dijamin insya-Allah sampai sebelum raya. Tapi kalau selepas hari itu, mungkin kita tak tahu, mungkin sampai lepas raya ataupun sempat lagi sampai sebelum raya. Jadi kalau siapa yang nak cari Ustazah mana nak beli secara online, maka anda sebenarnya boleh pergi kepada website Shopee kita, iaitu cari galeri Ustazah Asma Harun. Itu adalah page kita secara rasmi, galeri Ustazah Asma Harun, nanti adalah. Jadi kita ada pelbagai lah pilihan. Lagi tengok telekung yang cantik ni, ada macam-macam lah. Jadi saya pun jemput lah orang sekitar Negeri Sembilan yang boleh rentas daerah, kita datang. Okay, ini antara pilihan-pilihan baju raya. Saya tak tahu dalam Shopee ada ke tak pilihan-pilihan baju raya. Jemputlah datang tuan-puan sekalian. Lepas tu ada sikit, adalah baju-baju lagi. Ini antara baju-baju raya yang menjadi pilihan. Sederhana tapi tetap boleh ni lah. Okey, kosong. Ini jubah yang baru saja siap. Jubah yang baru saja siap, tuan-puan sekalian. Boleh tengok, ini memang design kita. Kain yang dipilih sendiri oleh saya. Kemudian kita upah jahit khas. Boleh nampak ya. Jubah ni ada 2 pattern. Boleh nampak. Masya Allah. Ada abaya sikit. Lepas tu ada jubah printed. Adalah jubah printed. Okey. Macam itulah tuan-puan sekalian. Ada, dan sebenarnya pilihan utama saya memang pakai jubah kosong. Inilah jubah kosong. Okey. Cuci mata sikit.
Jubah kosong, ada lagi jubah kosong. Kemudian ada biskut raya. Okey. Tuan-puan sekalian, kita ada buat diskaun yang banyak. Diskaun yang banyak. Sekarang ni kita punya les sampai 40%. Okey, lepas tu kita ada diskaun ni 30% untuk semua kurma. Bayangkan tuan-puan sekalian, kita punya kurma ajwa memang dah murah. Contoh ni. Kurma ajwa kita memang dah murah. Mana tanda harga tak ada ni? Tak ada tanda harga ni semua. Oh Ustaz. Tak, Ustazah nak ambil ni. Ada yang tak ada tanda harga. Okey. Contoh ya, ni 1 kg duduk satu. Tak, banyak yang tak ada tanda harga. Bekas. 1 kg 100, ini sangat murah. Biasa orang jual dalam 140. Ini yang medium, besar. Tapi sekarang kita buat les sampai 30%. Jadi kalau 30% jatuh berapa? RM70 saja. Betul kan? Jadi 1 kg RM70 itu sangat pelik tuan-puan sekalian. Sebab kurma ajwa 1 kg ni biasa orang jual harganya adalah 100, paling murah 120, 130, 140, 1 kg. Jadi ini dalam tempoh sehinggalah hari last Ramadan. Sehingga hari last Ramadan, tawaran semua kurma di bawah Ustazah Asma Harun 30%. Jadi ni saya bagi contoh. 1 kg sekarang kita jual RM100. Jadi bila tolak 30% RM70. Anda jimat RM30. Jadi kita memang nak, bukan kurma lama tuan-puan sekalian, baru sampai. Dalam beberapa minggu sebelum Ramadan je sampai. Jadi kita boleh tengok kurma ajwa. Jadi tuan-puan sekalian, jangan bulan Ramadan je kita beramal. Kita tahu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang memakan ajwa, kan 7 biji pada setiap pagi, dia akan selamat, dilindungi daripada segala wabak, dari segala penyakit racun, dan selamat ia daripada sihir. Jadi sebab itu menjadi amalan saya makan kurma ajwa 7 biji ni bukan Ramadan saja, memang setiap pagi. Ia juga menjadi penawar kepada racun dan sebagainya. Kalau tak mampu nak habis 7 biji, 3 biji pun okey. Sebab apa? Ada juga hadis Nabi tak sebut berapa biji. Yang Nabi sebut siapa yang beramal dengan ajwa setiap pagi, kena waktu pagi. Jadi kalau kita sekarang waktu sahur tu lah. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kita ada macam-macam jenis kurma. Kurma rabia, kurma mariami, kurma sage. Jadi macam-macam lagi. Sama juga dengan makanan sunnah. Ni kita ada madu, pelbagai pilihan madu dan juga minyak zaitun. Jadi sekarang memang ada les sehingga 40%. Anda tengok, pergi ke Shopee kita, iaitu Galeri Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, begitu juga dengan buku-buku kita. Berpusing dek. Buku-buku kita pun semua les. Cuba tengok. Buku Fiqh Ramadan, semualah. Buku Sahabat Dunia Akhirat. Ni semua ada. Semua ada les. Tapi kenapa tak tulis? Tulis kat sini. Tapi harga les tak ada kat sini. Esok tolong bagi tahu dia orang tak tulis harga les. Okey, lepas tu boleh tengok sikit. Ini galeri Ustaz Asma bertempat di Senawan Negeri Sembilan. Kita ada pilihan jubah lelaki. Kemudian sampai jubah kanak-kanak ada. Subhanallah. Okey, lepas tu kita ada samping. Samping murah je kita jual. Samping cantik, indah. Lepas tu kita ada set baju lelaki. Baju ni ramai yang suka. Memang smart lah. Sebab apa saya kata smart, tuan-puan sekalian? Cuba tengok. Dia kurta campur baju Melayu, campur baju kemeja. Macam mana? Memang smart. Ini memang design kita sendiri. Memang saya minta designer buat macam ni. Butang yang sangat kemas. Ni sekali dengan seluar. Yang ni antara hot item kita lah. Boleh beli ni. Ada di Shopee kita juga. Samalah, maksudnya baju sepasang. Semuanya ada less. Sampai 20% ada. 30% ada. Masya Allah. Jadi tuan-puan diminta. Siapa yang nak jute bag pun ada. Jadi itulah sepintas selalu pilihan-pilihan yang ada. Tudung Ustazah Asma. Ni tudung saya ni. Masya Allah. Lari. Ni tudung Ustazah Asma. Dan untuk makluman, cantik, comel sangat. Ada tudung. Ustaz, tolong ambil je Ustaz. Ustaz, Encik Suami. Encik Suami kena tolonglah.
Dan yang menariknya, ada juga abaya kanak-kanak. Cantik. Ustaz Tengku tolong jap. Tak sampai dik. Ustaz kena tolong. Nak ambil yang kanak-kanak. Tengok ni, ada abaya kanak-kanak. Comel. Siapa yang lepas tu kan, kita boleh tengok. Yang menariknya, ada telekung, ada tudung kanak-kanak. Tudung sama macam Ustaz Asma, tapi kita dah buat untuk potongan kanak-kanak. Boleh tengok kat sini. Pilihan untuk kanak-kanak. Tapi kanak-kanak lagi comel sebab kita buat lace, kita panggil apa, claim tu yang kontra. Nampak tak? Kita buat kontra. Jadi ni memang tudung warna pilihan kita. Ramai dah yang beli. Dia kata jatuh hati. Sampai ada yang beli sampai 10, ada 20 setiap warna. Sebab warna kita ada 20. Semua warna dia nak. Kalau siapa yang baru nak belajar pakai tudung ni, tuan-puan sekalian, tudung bulat kan? Saya pakai yang size SL. Siapa yang mula nak belajar boleh ambil size S. Size S cukup syarat lah. Tutup aurat, tutup dada apa semua. Lepas tu lama-lama labur sikit size M. Lepas tu L, lepas tu SL. Masya Allah. Okey. Cantiknya baju ni tuan-puan sekalian. Ini sebenarnya baju ibu dan anak. Boleh nampak ya baju ibu dan anak. Mana? Ustaz, tolong jap Ustaz. Ustaz Fazli. Tolong jap. Memang ni. Okey. Sebab minta tolong ambil. Boleh ambil yang ni? Ambil yang ni. Okey. Contoh ya. Ini baju ibu dan anak. Baju ni memang tempahan khas. Ini betul-betul daripada butik galeri Ustazah Asma. Ada macam-macam warna. Tuan-puan boleh tengok dekat Shopee ya. InsyaAllah. Dekat Shopee kita. Ataupun datang. Memang ini baju yang kita namakan baju mummy daughter. Macam itulah. Baju ibu dan anak. Ini contoh satu warna. Masih ada lagi warna yang lain. Semua ada pasangan dia. Jadi kalau untuk satu keluarga, masuk. Kalau untuk satu keluarga, jadi bolehlah. Pandai Encik. Laju. Bijak juga Encik ya. Jadi masuklah jubah ni, lepas tu ni. Masya Allah. Okey, Encik boleh pegang. Terima kasih. Ustazah ni slow sebab kepalanya berpusing. Kita boleh tengok antara warna yang ada, warna hijau ni. Cantik kan? Cantik sangat. Okey. Lepas tu warna, tengok ni. Kecil. Ada macam-macam saiz juga. Tengok design ni. Eksklusif, kain yang jatuh, cantik. Harganya sangat berpatutan. Lepas tu, ni satu lagi warna. Mungkin ramai yang suka warna ni. Itulah dia. Pelbagai pilihan abaya untuk kanak-kanak. Kemudian, macam-macam ni. Baju. Kita panggil baju blouse. Lepas tu ada kain skirt. Macam-macam jenis kain skirt. Nampak tak? Ni ramai juga suka. Skirt ni memang kita jahit sendiri. Jahit sendiri ni tuan-puan sekalian. Skirt kosong ni. Nampak tak? Skirt ni memang jahit sendiri. Kita beli kain, kita upah jahit. Memang jahit sendiri. Ini pun macam-macam. Yang kosong, yang printed, ni memang skirt. Sebab kita boleh padankan lah. Contoh yang ni. Allah Akbar. Nampak contoh yang ni. Bolehlah matchkan yang ni. Contohlah. Jadi kita buat blouse kita adalah blouse yang kosong. Matchkanlah mana-mana kain skirt. Ini lagi jubah yang kosong. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah. Baju-baju pilihan baju raya. Sebenarnya telekung ni lah kalau siapa yang nak jadikan hadiah. Okey, tuan-puan sekalian, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Selamat melipat gandakan ibadah. InsyaAllah malam ni kita banyakkan baca Quran, zikir, banyakkan berdoa, banyakkan istighfar. Tidurlah dalam istighfar, astagfirullah, sampai tertidur. Sekian daripada saya. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.